Okay, alright. So, back to our business malam ni. Okay, malam ni perempuan, saya nak kongsikan ada isu berkenaan seseorang yang bertanyakan tentang, dia cerita kata dia dipukul dan sebagainya. Jadi isu pukul ni saya rasa macam isu yang biasa dah berlaku. Cuma yang saya nak ceritakan, bagaimana keadaan bagi seorang wanita yang kena pukul, tapi kan dia tak tahu tau sebenarnya hak dia untuk tuntut fasah tu ada bagi seorang wanita yang kena pukul ni tau puan. Okay, saya cakap puan lah, puan yang menuntut ni, saya nak bagi tahu. Seorang wanita ni kalau dia kena pukul, alright, dia ada hak untuk tuntut fasah. Okay puan, so dia nak tuntut fasah tu ikut suka dia. Kadang-kadang kan laki dia mungkin dia tak mau lepaskan. Kalau dia pukul macam mana pun, kadang-kadang dalam keadaan yang separuh nyawa sampai letih dan sebagainya. Tapi ada yang laki dia tak mau lepaskan, dia rasa macam yang tu kesalahan dia dan kesalahan yang dia tak sengaja lah, ataupun ada yang sengaja. Cuma yang saya nak bagi tahu, hak tetap hak. Seorang isteri dia berhak untuk tuntut fasah. Tapi masalahnya dekat mahkamah syariah sukar sangat nak cerita tentang, nak buktikan tentang suami pukul. Okey, nak cerita tentang suami pukul ni kita boleh bercerita saja, tapi masalahnya ada problem dekat perkara yang lebih penting. Okey, perkara yang lebih penting. Saya nak cerita kat perempuan Kalaulah setengah orang ni dia mungkin dalam otak dia masih fikir kalau suami aku pukul, suami aku tak mau lepas, aku tak boleh nak buat apa-apa juga. Okay? So dia rasa macam suami aku tak mau lepas dah lah pukul aku selalu, so aku nak kena bawa diri saja. Orang yang tanya kat saya ni, dia kata dia macam dia dah bawa diri saja, dia lari daripada rumah. Macam tu saja solution dia. Saya kata, kalau katalah lari daripada rumah ni, dia tak menjadi penyelesaian. Okay? Dia takkan menyelesaikan masalah kalau dengan lari. Okay? Ada orang dia memang ambil pendekatan kata, aku nak selamatkan diri aku lari semata-mata, balik duduk rumah mak and then tak buat apa-apa. So ada orang yang sampai 2-3 tahun dia buat macam tu, dia tak pernah balik kepada suami sebab dia takut dan sebagainya, tapi dia tak ambil tindakan pun untuk failkan perceraian. Sebab dia rasa macam nak bercerai ni kena ada lafaz daripada suami, tapi suami tak mau cerai. Dalam keadaan yang dah kena pukul berkali-kali. Kita bimbang dalam keadaan yang dipukul berkali-kali ni, tapi yang paling kesiannya dan paling bimbangnya adalah pergi ke mahkamah tak sabit pula tuntutan tu. Anda kena ingat lafaz cerai betul ada kat suami, tapi kita jangan terlupa kuasa untuk menceraikan tu tak semestinya ada pada suami. Dia ada kepada hakim mahkamah syariah. Jangan ingat kalau kata lafaz cerai ni hanya daripada suami saja. Dia ada orang lain yang boleh juga nak batalkan, nak bubarkan perkahwinan, iaitu nama dia hakim mahkamah syariah, bukan Encik Hakim. Kan nama dia Abdul Hakim tak? Okey, hakim mahkamah syariah dia ada kuasa untuk bubarkan perkahwinan. So kalau hakim mahkamah syariah nak bubarkan perkahwinan, kita kena tahu dahulu apa tuntutan yang kita boleh buat kalau kata suami pukul. Okay, basically dalam undang-undang dia ada dua jenis yang saya rasa sesuai, iaitu cerai taklik dan juga cerai fasah. Tapi taklik dia lebih kepada orang macam bab nafkah suami tinggal langsung, dia lebih kepada yang tu. Tapi kalau kata cerita bab pukul, benda ni sebaiknya buat kepada fasah, sebab kita boleh masukkan juga alasan berkaitan dengan mental torture dan lain-lain. Okay, kalau dalam taklik, cerai taklik dia tak boleh masuk benda tu, sebab dia hanya benda tu sahaja. Tapi kalau kata fasah, anda cerita bab pukul, kita boleh masukkan juga benda yang lain. Okay, fasah ni perempuan, dia adalah kuasa kepada hakim untuk bubarkan. Okay, jadi isteri kalau kata kena pukul, dia kena filekan fasah. Filekan fasah di mahkamah rendah syariah. Orang tanya kat saya, tuan, rumah saya kat sebelah mahkamah tinggi je ni. Boleh tak saya nak buat kat sini? Tak boleh. Sebab kuasa untuk memfasahkan kes fasah ni, dia bermula di mahkamah rendah syariah. Tu bidang kuasa hakim mahkamah rendah syariah asasnya. Okay, jadi kita kena pergi ke mahkamah rendah syariah dan filekan permohonan fasah, tuntutan fasah. So macam mana cara nak filekan? Dia kena mulakan dengan saman. Setiap tuntutan nak masuk mahkamah, okay, nak masuk berjumpa dengan hakim, kita kena buat
nama dia saman. Saman ni bukannya pergi parking kat tempat salah tu kita kena dapat saman macam surat trafik tu. Yang tu saman trafik. Yang tu kalau dapat kita kena denda, kita kena bayar. Tapi saman ni adalah satu surat rasmi. Satu surat rasmi yang perlu diadakan secara teratur. Yang ada fakta kes kita, yang ada tentang butiran kita, yang ada tuntutan kita tentang apa hari ini. So benda ni dia perlu dilengkapkan, diperbuat dengan sebaik mungkin. Okay, dia mesti teratur, dia mesti jelas. Dia tak boleh karang macam kita di peringkat SPM, mungkin kita jenis suka kelas bahasa Melayu penulisan, kita pun karang, bukan main. Dia tak boleh macam tu. Dia ada bahasa perundangan dia. Dia ada perkara yang perlu untuk kita masukkan dan ada perkara yang kita tak perlu masukkan. Jadi benda ni dia perlu dilakukan dengan teratur dan kemas supaya benda ni tak jadi carca marba pada akan datang. Sebab ini adalah permulaan. Jadi kalau isteri ni dia nak tuntut fasah sebab kena pukul, dia kena filekan saman ni. Saman tuntutan fasah. Jadi satu saja kita kena ingat. Alright? Satu saja anda semua kena ingat, saya nak pesan. Banyak orang dia tak tahu benda ni. Iaitu kalau kata kes ni kes fasah, right? Mentaliti kita sebagai seorang yang menuntut, okay, anda yang menuntut ni kena ingat satu perkara. Bila kita tuntut fasah, mentaliti kita kena set, dia akan melalui proses perbicaraan. Okay, kita panggil trial mode. Trial, bukan trial mode, trial, perbicaraan. Sebab bila kita tak setkan mentaliti kata perbicaraan, so orang akan ingat, kata sekejap je, sebab dia akan compare. Kawan dia dulu ni sekejap je. Macam mana tu tuan? Orang ni macam sekejap je. Orang tu sekejap sebab biasanya suami dia suami dia lepas cara yang baik. So suami dia datang lepas dengan cara yang baik. Ataupun dia mungkin filekan fasah tapi berjaya selesai. So mungkinlah sekali naik pun boleh settle ataupun 2 kali naik pun boleh settle dah. Tapi kita kena set dalam mentaliti kes fasah ni dia mesti melalui proses perbicaraan. Sebab hakim nak dengar dakwaan kita. Okay, so kita nak dakwa. Kita nak dakwa pukul, kita nak dakwa tuntut fasah sebab apa? Sebab kena pukul. Pukul yang sampai macam mana, berapa kali pukul, semua tu hakim nak dengar. Dan bukan setakat dengar semata-mata. Dia akan ada proses untuk pembuktian. Nak membuktikan. Jadi nak bukti tu pun kita kena tahu juga. So lepas pada bukti tu kita kena ada proses untuk berhujah. Dia bukan benda yang cukuplah simple aku dah bentang ni okey. Tak, dia kena ada proses nama dia penghujahan. Penghujahan untuk meyakinkan hakim kenapa tuntutan fasah ni perlu diberikan kepada kita. Kenapa kita kena setkan? Perkara ni mesti melalui proses perbicaraan. Sebabnya anda kena ingat, okey, anda orang yang menuntut mesti membuktikan. Satu. Yang keduanya, kita kena ingat, suami dia akan dapat saman dan kalau dia dapat saman tersebut, dia nak lawan, mahkamah akan benarkan dia untuk bela diri. Yang tu hak. Dia tak boleh kata, tuan pasal apa pula dia nak lawan? Dahlah dia pukul saya, terang-terang dia pukul saya, pasal apa dia tak mau, dia nak lawan juga. Ini hak dia. Yang ni perkara yang biasa berlaku. Kalau isteri dakwa kata pukul, suami akan menafikan kata dia tak pukul. Kalau isteri tu tuntut fasah sebab contoh dia tak dapat nafkah, suami kata dia bagi nafkah. Yang ni perkara yang biasa. That's why dia perlukan kepada pembelaan sebab suami tak setuju. Bila suami tak setuju, that's why saya kata daripada awal kita kena set mentaliti kita, dia akan melalui proses perbicaraan. Okay, so tagkan kawan-kawan yang lain, panggil lagi. Saya rasa macam kurang lagi ni. Okay, so apa yang penting adalah bila kita dah setkan perbicaraan tersebut, kita kena ingat tak semua perbicaraan kes pasal ni akan berjalan dengan baik, okay, tanpa ada dorongan ataupun bimbingan yang betul. That's why saya dah banyak kali tengok ada banyak kes di mahkamah syariah, seorang isteri ni dia tuntut cerai fasah, okay, dia tuntut fasah tapi ada banyak yang fasah tersebut ditolak. Terutamanya kes yang berkaitan dengan pukul. So saya nak sharekan malam ni 3 sebab. Okay, 3 sebab kenapa yang selalunya kes fasah mengenai pukul ni susah sangat nak lekat. Dia bahasa utara dia susah nak lekat.
Bagi mudah faham kan. Okey. Susah sangat nak disabitkan. Okey. So itu mukadimah yang saya nak cerita. Okey ya. Alright. So malam ni siapa nak catat boleh tolong catat. Okey, kalau boleh saya sukalah kalau kata ada orang tulis-tulis kat tepi ni, biar ada komen-komen dan sebagainya. Alright. So biar lebih mudah, banyak orang boleh membaca juga. So anda boleh share, anda nak tulis apa pun tak apa. Tapi soalan saya hanya akan ambil nanti bila saya dah sebut, anda boleh letakkan soalan. Okay, alright, relax. So yang pertama perempuan, apa yang penting kena seseorang isteri ni, dia nak tuntut fasah atas sebab pukul. Pertamanya, dia kurang, dia susah nak disabitkan kalau tak ada laporan polis. Laporan polis. Penting ni perempuan. Sebab laporan polis ni, dia boleh jadi satu bukti yang cukup kuat. Lagi kuat adalah laporan polis yang berkualiti. Dia kena ingat laporan polis ni dia pun ada penting dia juga. Ada level dia juga. Banyak orang yang dia terlepas dekat bab laporan polis ni. Saya kena peringat benda ni berkali-kali. Okay? Iaitu dia mesti kena tulis dekat laporan tersebut untuk tindakan segera. Untuk tindakan segera. Banyak orang, dia buat laporan polis, dia bagi tahu dekat ayat, dia mula-mula ayat tu cantik dah. Dia cerita tentang dia di dalam rumah, peristiwa pukul berapa dan sebagainya. Saya telah bertekak dengan suami, kemudian ada berlaku perselisihan faham, kemudian suami menampak pukul. Dia cerita tepat detail ni, pukul berapa, jadi kat mana. And then bagaimana keadaan, semua tu dia cerita. Tapi satu saja tiba-tiba dia jadi problem dekat ayat terakhir dalam laporan tersebut. Dia tulis apa? Tujuan saya buat laporan polis ni adalah untuk rujukan mahkamah syariah. Inilah problem yang besar sangat perempuan. Problem besar. Okay? Yang ni yang kita sentiasa, tak apalah. Kalau kata benda ni saya dah banyak kali cakap, insya-Allah saya akan berterusan educate, berterusan memperingati, tazkirah. Tazkirah kat surau pun, masjid pun biasanya dia berulang kan. Macam tu juga, sebab biasa manusia ni sifat dia nisyan, lupa. So kita sentiasa kena memperingati supaya kita tidak lupa. Kalau kata benda ni berlaku kat kita, apa yang kita kena buat? Okay, ada orang dia memang follow saya perempuan. Dia memang follow saya punya penulisan, dia memang follow saya punya video, live, dia memang dengar. Tapi kadang-kadang kan bila jadi dekat dia, dia lupa perempuan. Dia lupa apa benda nak kena buat. So dia banyak dengar cakap orang lain. And then bila dia pergi balai polis nak buat laporan, dia terlupa bubuh ayat tu. Okay, dia guna juga ayat, tujuan saya buat laporan ni untuk rujukan mahkamah syariah. Come on perempuan. Come on, alright? Anda kena pukul tu, okay, seorang isteri kena pukul, hak anda adalah untuk buat laporan polis. Okay, tujuan anda buat laporan polis tu untuk apa? Tujuan dia adalah untuk keselamatan diri kita, menjaga hak badan, tubuh badan kita ni. So kalau anda buat laporan polis ni, tak lain tak bukan tujuan dia untuk nak bagi tahu jenayah telah berlaku. Betul kan? Pukul ni salah satu bentuk jenayah. So kalau jenayah telah berlaku ke atas diri kita, tujuan dia untuk apa lagi? Tujuan dia untuk nak buat tindakan. Macam anda, contohlah kan, anda hilang kereta. Okay, anda pergi balai polis untuk buat apa? Buat laporan polis. Tujuan buat apa laporan polis? Betul tak? Tujuan dia nak bagi tahu jenayah telah berlaku. Jenayah curi kereta. Kereta anda hilang. Jadi polis patut tangkap. Betul tak? Macam tu juga anda kena ingat, kalau kata kes tu adalah kes pukul, rumah kes belah gaduh dalam rumah tangga, kita panggil domestic violence. Okay? Domestic violence ni, dia adalah satu bentuk jenayah. Dan dia akan termasuk di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga. Ada undang-undang spesifik Akta Keganasan Rumah Tangga. Dia bukannya di bawah undang-undang syariah. Okay, so dia bukan macam duduk anda undang-undang keluarga Islam. Undang-undang keluarga Islam tak ada spesifik kata bab pukul kena polis ambil tindakan apa, tak. Dia ada cerita pun pasal lazim menyakiti dalam kes fasah. Yang tu adalah. Lagi apa lagi? Undang-undang jenayah Islam. Undang-undang jenayah Islam tak ada cerita pasal pukul suami isteri.
Undang-undang jenayah Islam standard yang anda mungkin tahu, kes khaluat, minum arak, dia banyak lagi lah. Tapi dia tak ada kaitan lah. Alright. Dia termasuk dalam akta keganasan rumah tangga. So kalau kata benda tu berlaku kepada kita, kita pergi ke balai polis, tujuan dia untuk buat laporan polis supaya polis tangkap. Sebab berlaku jenayah kepada kita. Jadi saya heran sangat-sangat kalau katalah anda tulis kat situ, tujuan saya buat laporan polis ini adalah untuk rujukan mahkamah syariah. Perempuan, kalau datang kepada kita laporan polis yang begini, apa yang akan berlaku nanti ni dekat dalam mahkamah, kita akan berlakon sikit. Saya akan tanya perempuan, siapa yang masuk dalam kandang tu kan. Contohlah, cuba bayangkan. Cuba bayangkan peguam pihak lawan tu saya. Contoh. Saya dah tak wakil laki dah dalam kes pasal. Alright, contoh dia. Kita kata, baik, Puan buat laporan polis pada bila? Okey, pada pagi esoknya. Okey, Puan buat laporan polis tersebut atas sebab apa? Sebab pukul dan sebagainya. Okey, setuju tak kalau saya katakan, ni berlakon sikit ni, bagi hampa rasa macam situasi dalam mahkamah. Setuju tak kalau saya katakan, laporan polis tu dibuat tapi tak ada pun tangkapan terhadap pihak suami. Setuju tak? Setuju. Okey, baik. Bila tak ada tangkapan tersebut, saya cadangkan tak ada pun jenayah berlaku. Yalah, polis tak tangkap. Jadi tak ada jenayah berlaku, tak ada hukuman, tak ada dakwaan. Setuju tak? Tak ada bila tak ada. Betul lah kan? Sebab kita kata benda tu jenayah. Jadi bila kita buat laporan polis tu tak ada tangkapan segera, jadi untuk rujukan mahkamah syariah, kita nak rujuk je lah ni. Rujuk saja laporan polis ni. Siapa-siapa pun boleh buat laporan kalau macam tu. Betul tak? That's why benda ni dia akan jadi sia-sia. Laporan polis anda tu akan jadi sia-sia kalau katalah hanya tulis untuk rujukan mahkamah syariah. Make sure anda kena kesiankan diri anda dulu. Kesiankan diri kita lebih sikit. Perempuan, Allah bagi kita tubuh badan kita ni, muka cantik-cantik depan saya ni, tak tahu saya nampak ke tak. Saya nampak muka saya duk bercakap ni. Alright, kita bayangkan diri kita ni, bayangkan kita nampak muka kita ni, Allah bagi pinjam saja. Kita kena jaga dengan betul tubuh badan kita. Tak ada hak pun seseorang nak pukul kita. Tak ada hak pun siapa-siapa nak mendatangkan kesakitan kepada tubuh badan kita. Terutamanya anda sebagai wanita. Kalaulah teruk macam mana pun seorang isteri, dalam Islam tak pernah pun Islam suruh suami pukul teruk-teruk isteri. Pukul pun tak boleh juga. Pukul pun dia cara dia pukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Bukan kadang-kadang ni kan, jentik ni orang kata tak sakit ala sikit je jentik je kan. Jentik pun tak boleh sebenarnya. Dalam Islam diperbahaskan oleh ulama adalah pukul dengan hujung bantal. Hujung kain Allah macam kain lansir ni kan. Pengek macam tu je. Sakit ke? Yang tu yang kata tak sakit tu. Tapi masalahnya orang ni dia pegang kata pukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Pukulan yang tidak menyakitkan kepada laki lain. Laki sama laki kadang-kadang tumbuk umur pun. Tumbuk teruk-teruk orang kadang kata tak sakit lagi. Sebab dia biasa kan ni laki komando ke apa kan. Dia kuat. Kadang-kadang kita jentik sikit pun dia biasa duk bergaduh duk musik sama-sama kawan, maaf sakit macam tu pun dia tak rasa sakit. Tapi kalau untuk perempuan tak boleh macam tu. Tak ada pun dalam satu mana-mana dalil pun yang kata boleh pukul isteri dengan apa-apa barang ke, dengan tongkat ke, dengan kayu ke, buah penampak, tak ada perempuan. Kalau ada tu orang tu sesat lah. Serius sesat. Ni duk cerita pasal nak ikut sunnah Nabi. Nak ikut cara Nabi. Nabi dalam uruskan rumah tangga, Nabi contoh terbaik. Nabi mengamalkan Nabi kira sandaran dia lah. Nak tiru cara Islamik. Tapi masalahnya dia juara pukul. Pukul isteri ni jangan duk katalah. Saya perempuan, kadang-kadang saya pun ada satu kes yang saya agak terkejut. Bila cerita dengan kita tengok dekat mahkamah, suami nampak macam lemah lembut saja. Tapi rupa-rupanya banyak sangat laporan polis kata kena pukul. Saya kata, biar betul puan. Sungguh ke ni kata?
Tuan nampak saja macam tu, tapi kat rumah pun tuan memang dia ni pandai berlakon. Dekat luar memang pandai berlakon, tapi dekat dalam rumah tu cengeng nak mampus. Pukul tu banyak kali, anak-anak pun kena pukul, kata kita pun tak apalah. Dekat dalam mahkamah ni, yang paling cengeng sekali hakim, yang kedua ni peguam. Ikut lah. Nak buat macam mana pun tak apalah, tapi nanti kena jawab je lah soalan kami. Tu je. Faham? So jangan buat laporan polis tu tujuan dia untuk rujukan mahkamah syariah sahaja. Okey, sayangkan diri anda, so anda kena buat laporan polis tu, kena buat tangkapan segera. Okey, kena buat tangkapan segera. Kalau tak buat macam tu, trust me, alright? Seriously saya bagi tahu, benda tu akan berulang kali kepada diri anda. Seriously, pukul ni jarang ada sekali saja. Biasanya kalau kata lelaki tu pernah pukul sekali, berkali-kali. Kita selalu sangat terima, saya perempuan 7 tahun praktis ni, saya ada banyak sangat kes pasal, lebih daripada 100 perempuan. Okay, saya dah tengok file saya dah kira hari tu lebih pada 100. Cerita bab pukul ni, saya rasa 50% file saya kes pasal tu, ke 60% macam tu, isu pukul. Pukul tu dia bukan sekali saja perempuan. Dia mesti berkali-kali. Yang ni yang kadang-kadang kita nak pesan, dengar live ke, dengar perkongsian ke apa, tujuannya kita nak kongsikan pengalaman orang lain. Tapi saya ceritakan, tapi tak bolehlah saya tunjukkan siapa. Malulah kan. Jadi kita tak boleh cerita benda tu, tapi apa yang kita nak gambarkan, benda ni lah yang berlaku dalam mahkamah, iaitu orang kena pukul berkali-kali. Dia jarang pukul sekali saja cerita dia. Jadi kalau katalah anda ni jadi mangsa pukulan tersebut, anda segera kena pergi buat laporan polis dan kena buat tulis tu. Saya bagi tahu kat polis, tuan, saya tak mau kata tulis untuk rujukan mahkamah syariah. Saya tak mau. Ni hak saya. Gitu bagi tahu. Tegas sikit, kita duduk dalam undang-undang. Okey, kita duduk dalam undang-undang. Jadi buat laporan polis tu tujuan dia kata untuk tangkapan segera. Kalau katalah kan polis tu tak tangkap juga, pergi buat sekali lagi. Sebab kita ada hak untuk buat, sebab kalau kita rasa macam terancam. Okey? Sebab anda kena pukul, yang tu kesalahan tau. Jangan nak buat main-main. Tegas sikit kat situ. Okey? Saya kena tegaskan benda ni sebab saya tahu banyak dah orang kata buat laporan polis tapi tak ada pun tangkapan sebagainya. So jangan berhenti, jangan putus asa. Buat sampai betul-betul dapat. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, okey, kenapa kes pasal berkaitan dengan pukul ni sukar nak disabitkan dalam mahkamah? Sebabnya tak buat laporan perubatan. Perempuan, lepas kita kena pukul, sakit tak? Sakit kan? So kalau kita kena pukul, kita sakit, ke mana kita akan pergi kalau kita sakit? Jawapan dia klinik. So janganlah bila anda sakit tu, anda duduk dalam bilik, tak apalah, biarlah aku merana, tak apalah mak, tak apalah, biar duduk seorang-seorang. Biar sakit luaran tak apa, sakit dalaman lah, tak tahulah macam-macam lah drama. Tapi kita kena ingat satu perkara. Dekat luar mungkin kita nampak macam sakit sikit saja, tapi kita tak tahu mungkin dalam tu macam mana. Kadang-kadang contoh ada orang tu, dia kena pukul, dia ingat macam bengkak biasa saja. Rupa-rupanya ada satu bahagian tulang tu retak. Ada yang pipi bengkak, so ingat pipi tu saja-saja bengkak aja. Rupanya rahang patah. Kata ya Allah, teruk. Saya pun tak dapat bayangkan lah macam mana dalam keadaan yang bergaduh macam tu. Alright. So kalau kata sakit, janganlah tunggu lama sangat nak pergi buat perubatan. Kadang-kadang orang ni dia dah habis biru dah, dia kena tumbuk. Dia kena tumbuk mata. Tapi masalahnya dah habis surut dah ni. Dah habis surut, tak ada lebam tu dah. Baru nak pergi buat laporan perubatan. Mana nak sangkut? Doktor mai check, nak bagi tahu apa? Doktor, saya kena pukul, nak check. Doktor tengok, kat mana saya kena dah? Kat sini. Tak ada pun, nampak sikit je. Waktu kita tengah dalam keadaan yang teruk tu, janganlah tunggu. Buat terus. Saya perempuan, ada satu kes saya tu, isteri ni kena pukul dalam kenderaan awam. Turun-turun tu, dia terus pergi balai,
Suami dia pula tolong bawa kan. Suami dia terus kena pegang masa tu. Sebab nampak jelas. Polis nak kata apa lagi kan. So sama juga kalau kata lepas habis polis tu, dia terus pergi ke hospital. Jangan tunggu lama. Sebab kalau lagi lama, kita bimbang satu dulu. Kita bimbang dari sudut kesihatan. Jadi apa-apa kat kita ni, siapa yang nak jaga? Betul tak? Ambil ubat dulu. So lepas ambil ubat, kalau lagi bagus kan, lagi baguslah kalau saya boleh katakan, pergi laporan buat medical check up tu dekat hospital kerajaan. Okay, kalau lah hospital kerajaan ni macam jauh ke, so pergi ke klinik yang berdekatan tak apa. Alright, yang paling cepat anda boleh dapat. Tapi lepas pada tu, kena pergi follow up dekat hospital kerajaan. Ada yang slow sikit ya? Sagi kuat lah ya. Okay, thank you. Okay, so buat laporan kesihatan, pergi ke hospital kerajaan. Pergi ke bahagian kecemasan terus. Okay, pergi ke bahagian kecemasan untuk buat medical check up. Okay, so buat medical check up tersebut. Jangan tunggu lama. Ni kadang-kadang nak tunggu seminggu, kadang ada yang dah lepas 2 bulan, 3 bulan baru nak buat. Tu yang payah nak sangkut tu. So, anda kena buat laporan perubatan segera. Sakit jangan tunggu, terus pergi. Macam ada demam, macam sekarang ni kan, kalau ada kita COVID kan, kita tahu ada simptom-simptom tu, takkan kita nak tunggu, tak apa nanti baik lah kot kan. Tak kan, kita pun akan usahalah pergi buat sesuatu lah, pergi klinik dan sebagainya. Sebab kita nak check sama ada kita ada simptom ni betul tak penyakit dan sebagainya. Sebab kita bimbang sakit. So macam tu juga dalam keadaan orang yang kena pukul. So jangan tunggu sebab anda mungkin ada kesakitan yang lain. Buat laporan perubatan, terus pergi ke hospital. Kalau dekat dengan hospital, terus pergi ke hospital. Pergi ke bahagian kecemasan terus. Okay? Sebab ramai orang kena tolak kes pasal, dia tak ada bukti ni. Tak ada laporan perubatan. Dalam laporan perubatan tu pula, tak ada pun cerita benda yang sakit dan sebagainya. Mungkin dia sakit tu sakit yang tak nampak sangat. Tu antara kesalahan antara kesalahan-kesalahan bagi seorang isteri yang nak tuntut fasah tapi tak kuat. Mula-mula dia tak ada laporan polis, yang kedua dia tak ada laporan perubatan. Okey. Baik, yang ketiga. Kenapa kes fasah dekat mahkamah syariah bagi seorang isteri yang kena pukul, dia susah nak disabitkan sebab terlalu lama. Lama sangat. Ni cerita bila kena pukul ni? Tahun 2014. Awak 2021 ni baru nak tuntut. Faham tak apa saya nak cakap? Kadang-kadang 2014 tu kena pukul. Okey, nak cerita nak tuntut fasah. Tuan, saya pernah kena pukul. Bila? Baru lagi ke? Kata 2014. 2014 baru nak buat cerita sekarang ni. Lepas tu ada anak tak? Lepas 2015 saya lahir seorang anak, 2017 lahir seorang anak. So maksudnya, ada tanda-tanda yang hakim boleh baca kata, rumah tangga hang ni bahagia. Sebab mungkinlah kan rela ke tak rela ke. Kita tak boleh baca sebab tu sebab kamu sendiri yang tak ambil tindakan segera. Perempuan, kes fasah ni kenapa dibenarkan untuk isteri tuntut? Sebab dia dalam bentuk keselamatan ataupun keterdesakan kepada seorang isteri. Kalau tidak, buat apa dia nak tuntut? Dia tak buat apa. Kalau kita seorang isteri kan, takkan saja-saja nak pergi tuntut cerai. Takkanlah saja-saja kita nak failkan kes fasah. Mesti ada sebab. Mesti kena segera. Sebab ada keselamatan diri kita. Sebab tu nafkah diri dia cukup sampai 4 bulan. Okay, contoh dia 4 bulan. Tak dapat, anda boleh failkan fasah. Sebab apa? Sebab dia bukan isu dia sebab anda anda boleh cari kerja sendiri dan sebagainya. Tak. Tapi sebab nak ceritanya, benda tu patut. Kalau tak patut dapat, kalau benda tu tak dapat, dia boleh mendatangkan mudarat. Boleh mendatangkan mudarat kalau kata tak dapat nafkah. Macam tu pukul. Kalau pukul, mudarat pada diri, kena tunjukkan seberapa segeralah kita failkan. Okay? Jangan tunggu lambat sangat. Ni kadang-kadang dah berapa tahun berlaku baru nak cerita pasal pukul ni. So benda tu kadang-kadang dia tak logik sangat. Ada orang kena pukul cerita 2014. 2020 baru nak buat laporan polis tadi. Polis pun kata, memang payah nak kata untuk tangkapan segera. Sebab cerita dulu, mana main nak bukti sekarang ni. Dia boleh kata macam tu, memang kata tujuan untuk rujukan mahkamah syariah jugalah jawapannya. Okey, jadi benda tu tak menjadikan satu bukti. Tak menjadikan satu bukti untuk anda buktikan kepada mahkamah.
Satu lagi lah saya boleh bagi ekstra satu lagi. Okey, iaitu bila bab pukul ni tak ada saksi. Puan-puan, memang kita faham sangat satu perkara. Okey, iaitu kalau katalah berlaku pukul, berlaku pergaduhan, biasanya pergaduhan pukul-pukul semua ni dekat mana? Dekat dalam rumah. Jadi bila berlaku dekat dalam rumah, macam manalah ada orang nak tengok, betul kan? Jadi siapa pun tak ada. Kalau nak ada pun mungkinlah kan ada anak yang tengok. Kalau anak besar tak apa. Tapi kalau anak kecil lagi macam mana? Kan? Ataupun lah kan mungkinlah saksi ni dia tak ada tapi dia mungkinlah saksi ni dia dengar rumah sebelah. Okey, bila rumah sebelah dengar. Rumah sebelah dengar okey, dengar kata pukul semua tu. Mungkin dia tak nampak tapi dia dengar bergaduh, dundam-dundam, suara bunyi kuat, bertekak dan sebagainya. So mungkin tu tanda-tanda. Tapi masalah pula bila saksi rumah sebelah ni kata, saya tak mau terlibat lah. Saya tak mau, saya segan, saya takut lagi ni jadi apa-apa. Saya baik dengan suami awak ni. Yang tu lah kadang-kadang yang menjadi satu problem besar kepada orang-orang wanita yang filekan fasah atas sebab pukul. Kenapa pukul sukar nak sabit? Sebab benda ni, 3 benda ni, termasuk satu ekstra tu. Okey, iaitu yang pertama, tak ada laporan polis. Ada laporan pun tapi tulis untuk rujukan mahkamah syariah. Tak ada tangkapan. Kalau bagusnya buat laporan polis, tangkap, dakwa, sabit. Mahkamah sivil, mahkamah majistret sabitkan kata kamu didapati bersalah, hukuman kamu penjara 6 bulan contoh dia. So sabit penjara 6 bulan contoh. Yang tu didapati bersalah, maka terbuktilah kata dia pukul. Okey. Yang keduanya, sebab apa sukar nak sabit pukul ni? Sebab tak ada laporan perubatan. Okey, laporan perubatan ni penting sangat-sangat. Sebab nak buktikan kata kita sakit, tak ada cara lain perempuan. Caranya adalah melalui medical report. Okey. Yang ketiganya, dah terlalu lama. Terlalu sama sangat kena pukul tu. Okay. Dan yang ekstranya adalah tak ada saksi. Okay. Alright. So saya nak ambil soalan. Sekejap. Saya nak minum air dulu. Hampa tulislah soalan Lagi saya baca soalan tu. Okay, Ayan, tolong bagi air kat Daddy. Hijau. Boleh lah. Okay, thank you. Thank you tu terima kasih. Arigato gozaimasu. Melawak dengan anak-anak. Saya nak mengucapkan terima kasih lah kepada semua yang suka tanya, suka komen dan sebagainya. Okay? Saya appreciate sangat-sangat. Tanpa anda buat macam tu, dia mungkin sukar untuk orang lain nampak. So saya suka kalau anda suka tulis-tulis, ada bagi love, bagi like, okay? Itu macam satu penghargaan juga buat saya. Lagi penghargaan yang saya boleh katakan adalah kalau anda tekan share. Okay, kita cuba sebar luaskan dan insya-Allah kita berharap dengan kita sebarkan tersebut, alhamdulillah. Dengan kita sebarkan tersebut boleh menyebabkan ilmu pahala ilmu tu mungkin sampai kepada kita insya-Allah. Mungkin kalau kata anda tak perlukan, at least mungkin ada orang lain yang perlukan di kalangan rakan-rakan Facebook anda. Kita cuba manfaatkan Facebook ni. Alright. So sebelum tu saya nak jemputlah siapa yang belum join lagi grup Telegram rasmi saya jemput untuk join Telegram tersebut. Dan saya sedar ada staff saya maklum kata ada ramai orang yang PM yang tanya kat saya, dan saya terus terang benda ni sukar untuk saya nak jawabkan sebagainya sebab kita dekat masa MCO ni kita dah work from home. Jadi bila work from home ni banyak kekangan yang berlaku. Jadi kita sukar nak jumpa dengan staff duduk jauh sebagainya. So benda ni bila menyukarkan tersebut, saya rasa macam saya nak jawab soalan anda semua. Okay, saya boleh bantu jawab soalan. Kalau soalan tu mungkin anda nak tanya sahaja. Yeah? Saya okey kalau kata nak tanya saja tersebut.
Tapi ada orang yang mungkin dia nak privacy, nak private consultation, yang tu fee professional lah. Okay, tapi kalau kata nak lantik peguam tu, okay, yang tu satu side cerita tepi. Tapi kalau kata nak tanya macam tu saja, just nak dapat pandangan, cerita tentang soalan sikit-sikit ni, cerita bab cerai ke, bab nafkah ke, bab poligami ke, apa pun, bab berkaitan dengan undang-undang keluarga Islam, saya raikan, okay, cuma satu saja. Saya kalau boleh soalan-soalan tu semua, tolong tanya dekat dalam grup. Kita ada grup khas kan, grup khas yang saya jemput untuk anda masuk, iaitu grup nama dia Tanya Tuan Fahmi. Okay, so grup tu anda cari saja dekat Facebook. Nanti saya bubuhlah link nanti dekat dalam live ni pun, nanti dekat komen paling atas nanti saya akan bubuh. Nama dia FB Group Tanya Tuan Fahmi. Okay, so katakanlah malam ni soalan anda mungkin tak dan saya nak ambil soalan, ni pun dah pukul 10.55. Okay, so saya jemput untuk anda tanya. Okay, just join saja grup tu, free. Bukannya saya ambil duit pun buat grup tu, saya nak jawab soalan. Kita cuba ambil kat situ buat untuk jawab soalan. Make sure khas berkaitan dengan soalan-soalan berkaitan dengan mahkamah syariah sahaja. Okay, so setiap soalan tu kita akan post, kita akan bincang kat situ. So ramai orang boleh baca dan sebagainya. Okay, so saya nak bagi ni adding value ni lagi mudah, sebab daripada anda PM banyak sangat. Saya pun kadang-kadang dengan perempuan, bila staff saya tunjuk, saya tuan bos banyak soalan nak kena jawab, saya kata wish pening kalau macam ni, jenuh. Dia legal assistant, dia mungkin tak boleh nak dapat jawab semua. Soalan yang mudah mungkin dia boleh jawab, tapi kalau soalan yang perlukan kepada saya, saya pun nak kena bagi tahu kat dia. Jadi kita pun sukar kat situ. So why not? Cadangan saya yang terbaik adalah anda join grup Tanya Tuan Fahmi. Setiap soalan saya hanya akan jawab kat situ sahaja. Senang. Daripada balas kat WhatsApp, saya tanya kat situ. Tapi siapa yang nak consultation, nak private consultation, nak immediately consultation, yang tu fee professional kena ada. Okay, fee professional untuk guaman punya fee, yang tu ceritanya kena ada. Tapi kalau untuk soalan-soalan ni semua, saya persilakan saja. InsyaAllah saya berjanji kepada anda, saya akan cuba sebaik mungkin manfaatkan masa saya untuk menjawab setiap soalan-soalan tersebut. Okay, lagi bagus kalau saya dapat jemput anda untuk join Telegram rasmi saya, Fahmi Ramli Official. Masuk join Telegram pun, kita sentiasa akan nak postkan kepada anda maklumat-maklumat, InsyaAllah. Okay, saya nak ambil soalan dah. Mana saya akan start? Tadi saya kata post soalan pada pukul, saya ambil macam ni lah. Okay, saya start ambil pada pukul 10.45. 10.45 punya soalan alright. Uish, ya Allah, kesiannya Puan MMYMK, Mami MK. Saya pergi balai poli dalam keadaan berdarah-darah. Lepas tu pergi hospital buat laporan perubatan, berjahit mulut saya kena tumbuk. Astaghfirullahalazim. Ya haula wala quwata illa billah. Semoga Puan sihat Semoga balasan yang setimpal juga kena kepada orang yang pukul tersebut. Ya Allah. Okay, soalan Puan Dayah Rashid. 10.50. Okay. Dayah Rashid, macam mana pula verbal abuse? Hina, bodoh, gila, dimaki, hina tubuh badan, hina keluarga perempuan, memalukan perempuan di rumah hingga sekretari. Bagaimana nak buktikan bawa ke mahkamah? Okey, Puan Dayah mungkin baru kan, Puan Dayah Rashid. Saya kan beberapa hari yang lalu, saya ada cerita tentang mental torture. Saya buat dalam bentuk penulisan ada, dalam bentuk live pun ada. Okay, apa yang saya kongsikan, cerita tentang mental torture, maksudnya verbal abuse, hina, bodoh, mencarut, maki dan sebagainya tu, boleh buat tuntutan fasah. Okay, boleh buat tuntutan fasah. Cumanya, cara dia nak buktikan tu, dia tak ada benda boleh buktikan dari sudut fizikal kan. Maksudnya dari sudut yang jelas. Sebab benda tu mental torture, anda kena maki semua ni, kena buktikan cara lain.
So kalau kata bodoh, gila, maki semua ni, apa yang menyebabkan kepada diri kita? Of course kita akan semacam tekanan perasaan, mental kita rasa down dan sebagainya, kita rasa macam tertekan, stres tu. So kita kena berjumpa dengan psikiatri, kena pergi kaunseling, apa lagi? Kaunseling, psikiatri, kena luahkan kepada, kena ceritakan kepada family dan sebagainya. Okey, puan tengok balik. Jadi saya rasa Puan Dayah Rashid mungkin baru, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih Puan. Siapa-siapa yang baru, terima kasih sangat-sangat. Saya jemput, okey, untuk join saya punya Facebook group dan juga Telegram. Dan insya-Allah kalau boleh lah, lagi bagus kan, tekanlah like. Tekanlah like saya punya page, tekan saya punya follow dan sebagainya. InsyaAllah. Sebab apa kena tekan like, follow ni? Sebab kalau kata setiap saya posting apa pun, penulisan ke, live ke, video ke apa tu, dia akan naik notification. Okay, notification. Kalau nak lebih tak mau terlepas tu kan, kadang-kadang kita posting mungkin terlepas kat Facebook. Facebook ni dia, kalau katalah kan, ada follower 40,000. Kalau posting saya ni, dia mungkin sampai beberapa ratus orang saja. Ni Facebook punya style. Kita panggil algorithm. Okay, so kalau nak lebih banyak communication, lebih capai tepat, Telegram. Dekat Telegram dia bagus sikit. Okay, so anda boleh tengok dan sebagainya. Okay. Right, Puan Dayah Rashid, insyaAllah bagaimana buktikan bahawa ke mahkamah, macam saya cakap tadilah, laporan apa, kena ada laporan kaunseling, kena ada laporan psikiatri, okey. Kalau kata laporan polis tu boleh pergi buat. Suami maki, gaduh, mencarut semua tu boleh. Okey, tapi polis tak boleh tangkap benda ni. Okey. Polis tak boleh tangkap benda ni. Polis mungkin boleh telefon nasihat ajalah. Biasanya pegawai-pegawai polis yang terima laporan ni, satgi dia telefon je lah. Ni tak payah bergaduh-gaduh lah, rumah tangga, jiran, macam tentu je lah. Tapi kalau kata benda tu sampai dah melibatkan fizikal, dah melibatkan kita panggil battery abuse ni, so kita dia boleh diambil tindakan benda tu. Okay. Terima kasih Puan Syafina. Kata Along Miza tengok ni. Tengok saya ni. Thank you. Alright. Balkis Zainal. Selalunya tuan, kalau saksi contohnya anak kan, umur berapa yang anak boleh dijadikan saksi? Okey. Sebaiknya anak yang dah dikira umur mumayyiz. Okey, anak yang dah boleh membezakan antara yang baik dan yang buruk. So dalam undang-undang, kalau kita tengoklah kan, dari sudut hak jagaan, alright, dari sudut hak jagaan, umur anak yang boleh buat pilihan. Anak boleh buat pilihan kalau lelaki, anak umur 7 tahun ke atas, anak perempuan 9 tahun ke atas, dia boleh buat pilihan. Sebab apa dia boleh buat pilihan tersebut? Sebab umur tersebut dah mencapai umur mumayyiz. Okey, umur yang dah boleh membezakan yang baik dan yang buruk. Jadi, kalau katalah nak bagi anak sebagai jadi saksi, pada pandangan saya dia lebih baik pada umur 7 tahun ke atas bagi lelaki, 9 tahun ke atas bagi perempuan. Cuma jarang sangatlah kadang-kadang anak yang kecil ni nak mai bagi. Ada kategori kecil lagi kan, sekolah rendah. Biasanya kalau kata anak yang bagus sikit yang nak bagi keterangan ni, anak yang sekolah menengah. Okay, anak dia boleh cerita. Tapi kita kena ingat satu perkara, right? Anak punya cerita ni, dia tak sama dengan saksi luak punya cerita. Okay, saksi luak ni mungkin lebih kuat sikit. Contohlah kan, jiran. Jiran mungkin nampak pergaduhan tersebut. Mungkin dengar, okay. Cerita jiran nampak dengar ni mungkin lebih kuat daripada anak. Sebab anak dia mungkin ada isu, kalau katalah dipertikaikan, dia ada isu, kita panggil apa tu? Bias. Cerita macam tu lah, cerita bias ni. Faham apa tu terma dia? Allah, saya lupa dah terma dia tu. Okey, umur anak. Boleh Puan Balkis Puan Cempaka Senja, okey dah terjawab semua. Terima kasih lah, tak sangka pula kan. That's why saya kata relax dulu. Okey, Puan Arsu. Kalau kena pukul tahun lepas tak ada report tapi ada bukti gambar je kena pukul, macam mana? Okey. Saya kata apa tadi Saya kata kenapa kita kena buat report? Kenapa kita kena buat report? Sebabnya benda ni adalah salah satu bentuk jenayah. Jenayah keganasan rumah tangga. Okay, that's why kita buat report. Okay. Bila sebut jenayah ni perempuan, macam mana nak buktikan
jenayah tu bersalah ataupun tidak, perkara tu berlaku ataupun tidak. Bila seseorang yang melakukan jenayah tersebut ditangkap oleh pihak polis, didakwa di mahkamah sivil dan dijatuhkan hukuman, sama ada hukuman tu denda ataupun penjara ataupun sebatan dan sebagainya. Okey, sebab dia jenayah. Saya bagi lebih mudah sikit lah. Okey, kalau kita tahu kata suami kita ni mungkin kita tak payah suami. Kalau kita tahu ada orang isap dadah, contoh dia kan. Isap dadah contoh dia. So macam mana kita nak buktikan isap dadah tu? Takkan kita nak bermain, tuan ni saya tuan hakim, saya ada dadah yang disimpan. Tak boleh macam tu sebab dia jenayah. Bila jenayah ni dia mesti dibuktikan oleh badan berautoriti. Okey, jadi kalau katalah jenayah dadah tadi tu, dia kena mesti ditangkap oleh pihak polis, diserah kepada AADK ke, ataupun kena hukum penjara ke, kena gantung ke, yang tu cerita jenayah. So sama macam keganasan rumah tangga. Kalau kata suami buat kekerasan rumah tangga, pukul seorang isteri, jadi bila pukul isteri tersebut dikira telah melakukan jenayah. Bila melakukan jenayah, polis kena tangkap. Bila polis tangkap, polis siasat, ada bukti, ada kesalahan, polis akan serahkan kepada pendakwa. So pendakwa, timbalan pendakwa ke, dia akan buka kes. Bila dia buka kes di mahkamah magistrate, dia akan didakwa. Suami akan didakwa, berkari semua tu kan. So dia akan didakwa lah. Kata kamu telah melakukan jenayah, memukul isteri kamu pada sekian-sekian kan. Tak adakah kamu mengaku bersalah ataupun tidak? Kalau dia kata saya mengaku bersalah, maka sabit. Maksud dia akan dikenakan hukuman. Kalau dia tak mengaku bersalah, dia minta untuk dibicarakan, so dia akan dibicarakan. Okey, yang itulah kisah jenayah. Jenayah ni dia proses dia macam tu. Jadi kalau katalah kita ada kita kena pukul tapi kita tak buat report, kita hanya ada gambar saja kena pukul, jadi benda tu tak membuktikan jenayah nanti ni. Dia mungkin boleh membuktikan kesan sahaja pada kita. Apa yang boleh berlaku adalah, contoh kan, kita akan bagi tahu, dia akan timbulkan keraguan dalam mahkamah. Gambar kita bengkakkan dan sebagainya tu, setuju tak? Boleh jadilah kan. Dia nak boleh jadi ni boleh jadi kita pukul diri kita sendiri. Boleh jadi juga. Ataupun lah kan, mungkin sebab kita terjatuh, lebam dan sebagainya pun boleh jadi juga. Kita tak ada bukti, kita tak ada saksi kan. Kita mungkin ada gambar lebam, kesan, benda yang dah berlaku selepas pukul. Kan? Okay. So, kita hanya ada gambar kesan-kesan macam tu. Jadi, benda tu adalah bukti yang kita kata bukti sampingan. Benda yang dah berlaku. So, kalau kata tangkap polis tangkap dakwa dipukul dan sebagainya tu, bukankah itu lebih kuat? Bukankah itu lebih membuktikan tentang jenayah telah berlaku? Kalau kata berlaku kesan lepas-lepas pada tu, macam tu lah. Di pihak mahkamah, kalau kata peguam lawan kan dia akan timbulkan macam tu. Ada kemungkinan tak benda tu kita tercedera diri sendiri, terjatuh ke, ataupun orang lain pukul? Pun boleh jadi juga. Faham? That's why saya tak kata bukti gambar tu boleh. Bukti gambar tu ditolak. Tak. Boleh diguna. Cuma lagi kuat, lagi bagus kena ada report polis. Sebab dia jenayah. Jenayah mesti kena ada tangkapan segera. Itu saja. Okay, Puan Arsu saya harap terjawab lah. Okay, Cik Hakim. Kalau seorang tu pukul diri dia sendiri, lepas tu dia tuduh pasangan buat report polis. Pernah terjadi kes ni Tuan Fahmi? Pernah. Okay, pernah terjadi macam ni. Dan polis pun ambil suami tu. Tapi bila polis siasat, jadi tak dapat dibuktikan. Bila polis tak dapat buktikan kata berlaku jenayah tu, apa yang berlaku dilepaskanlah. Lepas dengan jaminan. Macam tu je lah. Tu ya. Pernah ada. Okey, Puan Yusmiza Yusof. Tuan, macam mana pula kes suami mendera dari segi mental dan emosi, abaikan nafkah batin dan berlaku curang? Apakah bukti yang boleh dibawa ke mahkamah? Okey. Alright, Puan Yusmiza. Kalau katalah penderaan mental macam saya cakap tadi dekat siapa tadi ni? Puan Dayah Rashid. Okey.
sama. Puan Yusmiza tak tahu baru ataupun tidak. Saya ucapkan selamat datanglah kalau baru. Okay. Terima kasih. Alright. So, kalau kata penderaan dari sudut mental, kena ada laporan kaunseling. Kena ada laporan paling penting sekali, laporan psikiatri. Okay. Sebab penderaan mental, dia salah satu bentuk kesihatan. Okay. Kesihatan kita terjejas. Jadi, siapa yang nak buktikan tentang kesihatan terjejas? Tak lain tak bukan adalah doktor. Jangan tabib pula. Okay, tabib ke, tok dukun ke, tak boleh macam tu. Sebab kita zaman kita sekarang ni menerima pakai bukti-bukti saintifik. Jadi doktor ni lah yang akan membuktikan. Kalau kesihatan mental, doktor yang ada kaitan dengan mental adalah doktor psikiatri. Siapa-siapa yang tak pernah tahu psikiatri, angkat tangan. Okay, doktor psikiatri ni dia ada dekat hospital kerajaan. Okay. Jadi kalau kata nak jumpa dengan doktor psikiatri, anda kena pergi ke hospital, kena pergi ke klinik kecil. Klinik-klinik macam klinik kesihatan daerah kecil-kecil tu, minta untuk direferkan kepada hospital besar, doktor psikiatri. Faham? Okay. Kalau kata tu mental dan emosi. Kemudian kalau katalah suami abai nafkah batin, Puan Yusmiza, dalam undang-undang keluarga Islam, kes fasah, seorang isteri boleh tuntut fasah kalau tak dapat nafkah batin. Okey? Boleh seorang isteri tuntut fasah kalau tak dapat nafkah batin. Cuma dia beza dengan nafkah zahir. Nafkah zahir dalam bentuk wang ringgit ni, kalau gagal suami bayar selama 4 bulan, tak dapat tunaikan 4 bulan, jadi baru kita boleh tuntut fasah. Cuma kalau bab nafkah batin, kalau kita nak tuntut fasah, dia mesti gagal selama 1 tahun. Okay. Kalau isteri tak dapat nafkah batin selama 1 tahun, dia boleh tuntut fasah. Okay. Jangan tanya kat saya, tuan pasal apa nafkah zahir 4 bulan, nafkah batin setahun? Jangan tanya saya, itu saya tak tahu. Saya hanya ikut yang tu saja. Okay, saya hanya ikut yang tu saja. Dia lebih kurang macam kata, orang tanya kat saya juga kan, tuan, kalau katakan dalam lafaz taklik kan, dia kata, jika sekiranya aku, kan lafaz taklik lepas akad nikah tu, dia kata, tuan, jika sekiranya, suami kan ada lafaz taklik lepas akad nikah, dia kata, jika sekiranya aku meninggalkan isteriku selama 4 bulan qamariah berturut-turut, atau wakil aku tidak datang kepada dirinya, memberikan nafkah kepada dirinya selama 4 bulan qamariah berturut-turut, kan? Dengar kan? So, adakah yang tu termasuk dengan nafkah batin? Kan? Macam contoh kan, orang kata nafkah zahir mungkin bagi, tapi nafkah batin 4 bulan tak bagi. Boleh tak nak tuntut cerai taklik? Jawapan dia tak boleh. Sebabnya, bab cerai taklik tu hanya untuk nafkah zahir sahaja. Kenapa? Sebab ayat dekat dalam tu, cuba dengar betul-betul. Jika sekiranya aku atau wakil aku tidak datang kepada dirinya untuk memberikan nafkah batin. Ada orang ke nak main bagi wakil, bagi main nafkah batin? Ada ke? Kalau ada kan, saya rasa kan, kalau benda tu berlaku macam tu, saya rasa ramai pakat minta siap buat servis lagi nak bagi jadi wakil ni. Ya main-main. Bab nafkah batin ni orang lelaki laju. Okay, that's why nafkah zahir dekat dalam cerai taklik ni nafkah zahir semata. Nafkah batin kalau tak dapat ni setahun. Okay, setahun dalam kes fasah. Alright, tu nafkah batin. Kalau berlaku curang, okay, kalau berlaku curang pun boleh juga untuk bukti. Jadi emosi tadi kita kata ada kena ada laporan perubatan, psikiatri, mental sebagainya. Baik, kalau kata nafkah batin pun lebih kurang macam tu juga. Cuma nafkah batin lagi sukar lah kalau kata nak buktikan. Kalau kata dapat buktikan suami ni mungkin dia ada masalah dari sudut dia punya alat kelamin dia tu kan. So dia mungkin macam-macam lah. Tak naik dan sebagainya. So kalau kata benda tu berlaku, anda boleh kena buktikan dari sudut saintifik juga, dari sudut klinikal, laporan perubatan. Okay. Kalau kata berlaku curang, so apa yang kena buktikan berkaitan dengan curang ni macam-macam. Video ke, voice note ke, screenshot message ke. Okay. Alright, saya promote sikit lah siapa yang belum dapatkan lagi buku ni, ni saya buat cerita kat puan ni. Okay, Puan Yusmiza, buku ni
Nama dia 16 bukti fasa sebelum file kes di mahkamah. Gambar saya kat depan ni. Dia tak masuk kedai buku lagi. Okay, siapa nak nanti saya akan letak kat link. Saya harga dia RM39.90 sahaja. Okay, so buku ni dalam ni cerita pasal bukti fasa. So anda boleh simpan, anda boleh tengok. Kalau kata jadi apa-apa pun, okay, kena ada bukti ni. Alright, ni cerita berkenaan dengan fasa ni saya dah buat buku dah perempuan. Nanti saya nak buat buku pasal ni pula sebab memang saya suka menulis sebab dengan menulis ni saya boleh membantu ramai orang. Okay, alright. Kalau Puan Miza belum dapatkan, boleh dapatkan. Nanti saya akan letakkan link. Alright. Mana lagi ya? Okey, Puan Azlina ZA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu pun pernah dipukul. Diugut dengan parang, letak kat tengkok. Seram lah. Dicekik dan kena sepak terajang termasuk tapak kaki atas belakang saya. Subhanallah. Bila pergi buat report polis, ada polis tak mau amuk boleh gelak-gelak kat saya. Boleh kata alah siang je bergaduh, main malam tak gaduh pula. Saya kecewa sangat. Pergi report kat balai lain, apa komen tuan? Yang ni saya tak boleh nak kata lebih-lebih lah. Saya tak mau jadi prejudi sangat. Saya kena percaya lagi kepada sistem PDRM. Okay? Mungkin ada di kalangan polis yang berintegriti, yang betul-betul buat kerja. Ada, banyak. Okay? Saya percaya banyak. Cuma kita tak boleh nafikan. Ada yang mungkin seorang dua yang lag dan sebagainya. Right? So kalau kata ada yang macam tu, Puan tegaskan betul-betul. Kalau kata tak ni pun at least mungkin pergi buat laporan polis kat balai lain pun okey juga. Okay? So saya nak boleh kata apa, saya tak boleh kata lebih-lebih lah. Dia macam takut lagi ni saya tak menghormati pula institusi kehakiman, institusi polis. Sebab benda ni semua adalah orang yang nak backup kita juga. Jadi macam mana pun, takkanlah hanya kerana nyamuk seekor, satu kelambu kita bakarkan. Faham kan? Okey Puan, tak apalah, anggaplah macam yang tu sikap beberapa orang yang tak betul lah. Puan Suliza Ima, saya kena pukul atas kepala oleh adik-beradik Somi. Somi tak cover saya masuk family. Somi tak cover saya masuk family dia. Pukul saya pun tak tahu punca. Saya dah buat laporan polis dan check up hospital. Kes polis masih jalan, kemungkinan naik mahkamah. Surat cerai baru saja keluar sikit. Sakit, hanya Allah yang tahu. Ingat semua hidup polis memang buat siasatan dan datang ambil gambar di rumah tempat kejadian. Kes masih berjalan sebab COVID. Okey. Kalau yang ni cerita dia, Puan Suliza Ima punya perkongsian ni, dia bukannya suami pukul kan. So yang ni orang lain pukul. Jadi kalau orang lain pukul, dia tak termasuk dalam keganasan rumah tangga Puan. Dia tak termasuk. Okey. Dia masuk mungkin di bawah kanun kesesaan lah. Dia sebagai satu jenayah lain. Kalau pasangan bergaduh, dia masuk dalam keganasan rumah tangga, akta keganasan rumah tangga, tapi sebabkan orang lain yang tak ada kaitan, kalau contohlah kita bergaduh bab yang tak ada kaitan dengan rumah tangga, dia masuk di bawah kanun kesesaan. Okey. So memang lagi berat. Seriously lagi berat kalau kata orang lain pukul. That's why lah kan dalam bab pukul ni kan, selain daripada tindakan jenayah kita boleh yang kita boleh buat tangkapan tu, yang polis boleh ambil tangkapan untuk siasatan di bawah kanun kesesaan, kita juga boleh buat tuntutan. Ni saya suggest lah. Kita juga boleh buat tuntutan, nama dia tuntutan ganti rugi ataupun TOT, ataupun bahasa mudah dia pampasan. Okay? Kita boleh tuntut pampasan. Siapa first time baru tahu benda ni? Anda macam contoh kan, anda kena pukul. Darah kan. Okay? So, satu pasal polis boleh ambil tindakan sebab di bawah undang-undang jenayah kanun kesesaan. Okay? Yang tu jenayah lah. Tapi kalau dari sudut pukul, benda tu mendatangkan cederaan, kita kan kena tanggung kos perubatan, kos kalau kata kos yang boleh menyebabkan mungkin kecacatan kekal dan sebagainya. So kita boleh buat tuntutan pampasan. Tahu kan yang isu LRT yang bertembung baru ni kan?
Kan ada orang yang buat tuntutan tu dekat prasarana. Kan seorang yang mangsa tu dia buat tuntutan pampasan ganti rugi kepada diri dia sebab berlaku apa sakitan, cederaan dan sebagainya, dituntut berapa? Tak silap saya berapa ratus ribu dituntut tu. Menteri nak bagi okey, pengurusi prasarana hari tu nak bagi berapa? Nak bagi seorang 1,000 apa 2,000. Macam tu je, dia ingat apa? Ni tuntut. Orang ada otak dia akan tuntut pampasan tu. Okey, anda boleh tuntut. Okey, Puan Suliza boleh sebab Puan kena pukul oleh orang lain, Puan kena pukul, Puan boleh tuntut ganti rugi tu. Bukan main kalau kata Puan memang cedera teruk dan sebagainya bergaduh tu, memang sakit sangat-sangat sampai apa kena terpaksa buat pembedahan ke apa kan, ambil ubat tu, Puan boleh tuntut ganti rugi am, ganti rugi khas. Yang ni kena jumpa peguam sivil. Saya hanya bagi jalan saja. Tengok dok kata ada darah beku dalam kepala. Bahaya kan? So boleh buat tuntutan. Buat tuntutan pampasan ganti rugi tu. Puan Dayah Rashid kata bayar seberat sebelah, bias. Gitu. Okey. Sofia Darwish. Tuan nak tanya, sekiranya ada bukti gambar, ada report polis, ada report hospital, so semua tu boleh membantu ke dalam kes tuntutan mut'ah? Mut'ah boleh. Mut'ah boleh Puan. Alright. Kalau mut'ah ni dia sagu hati selepas cerai. Cerita nak tuntut mut'ah ni dia boleh ada kaitan dengan cerita-cerita apa pengorbanan yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga kita. Alright. Dia sebaiknya dalam cerita mut'ah ni, saya ada kongsikan dalam beberapa hari lalu, agak tinggi juga. Kalau Puan nak tengok balik Puan Sofia, ada video saya yang live saya yang baru-baru itu tu, cerita tentang mut'ah. Okay, macam mana kita nak buat penentuan. So dia lebih kepada penentuan tentang pengorbanan, sumbangan kita dalam tempoh rumah tangga, taraf hidup kita, dan yang paling penting sekali kemampuan suami, bekas suami untuk membayar mut'ah tersebut. Yang tu semua adalah perkara yang akan diambil kira. Okay. So kalau kata bukti gambar, ada report polis, pasal hospital semua tu membantu ataupun tidak, dia boleh membantu. Okay. Cuma tak adalah boleh membuktikan kata kita boleh dapat mut'ah yang tinggi. Mut'ah tetap akan dapat. Anda tuntut pun tak ada bukti macam tu pun boleh dapat juga mut'ah tu. Okay. Tak semestinya kalau kita kata dalam tempoh perkahwinan tu kita kena pukul banyak kali, so lagi tinggi mut'ah kita. Tak. Okay. Mut'ah dia bukan dinilai begitu. Bukan dinilai berapa kali kena pukul, lagi tinggi dapat mut'ah. Tak macam tu. Dia boleh membantu untuk dapat mut'ah tu, tapi dia tak ada membantu untuk meninggikan mut'ah tu. Tu ayat yang tepat lah kot. Okay. Hani Sabri. Kalau suami ada ambil dadah tapi tidak sampai memukul isteri, macam mana buktikan? Valid tak kalau hanya ada gambar sahaja? Kalau kata ambil dadah ni, saya nak highlightkan sikit lah kan. Saya akan bagi tahu sekali lagi. Dadah ni satu benda yang jenayah. Mengambil dadah adalah satu benda yang melakukan jenayah. So kalau kata suami ada ambil dadah, janganlah ambil gambar dadah tu macam tu, simpan dadah tu. Tak. Tindakan jenayah mesti ditangkap oleh pihak berautoriti. Okey, polis. Kalau kata jenayah tu jenayah khalwat, contoh dia suami kena tangkap khalwat kan. So yang siapa yang tangkap dia? Pejabat agama. Apa lagi? Kalau kata jenayah apa lagi ya? Apalah. Betul. Okay, apa betul lah, 11.24 lah. Saya jawab sikit lagi ya. So, kalau kata bab-bab pukul, suami ambil dadah, tu satu pasal kita buktikan dengan gambar saya tak cukup. Kemudian kalau kata ambil dadah tapi pukul, tapi tak sampai pukul, that means tak ada lah isu pukul. Betul Puan Hani? So tak ada isu pukul.
Jadi tak ada laporan polis pasal pukul, tak ada laporan perubatan pasal pukul. Jadi kita hanya ada apa? Cerita tentang dadah. So buat laporan polis untuk polis tangkap berkenaan dengan dadah tu. So yang tu boleh buat tentang fasah bawah apa? Yang tu boleh buat fasah bawah berkelakuan keji. Dalam fasah, ini memang fasah, dia ada macam-macam. Dia ada, saya kata ada daripada kurungan A sampai kurungan L. Macam-macam. Okay, jadi kalau dalam salah satu A, H kot. Okay, adalah berkelakuan keji. Berkelakuan keji. So, berkelakuan keji itulah kita cerita pasal dadah tu. Tapi make sure lah kena tangkap dengan polis. Okay, masuk AADK lagi betul lah. Alright. Pukul 11.25 dah. Alright. So, saya minta maaf kalau ada salah dan silap, kalau ada kekurangan. Siapa yang ada soalan yang saya mungkin tak jawab tu, saya jemput untuk soalan-soalan tu dipostkan dekat dalam grup saya. Alright? Join grup Tanya Tuan Fahmi. InsyaAllah saya akan kongsikan jawapan-jawapan tersebut. Okey, itu saja daripada saya malam ni. Saya ampun dan maaf. InsyaAllah esok jam 10 malam jumpa lagi dekat sini. Kita akan live dan insyaAllah lah. Okay, kita akan jumpa lagi. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam.